Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kurniaannya membawa kita kembali ke tempat ini, di atas jalan ini yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan ke syurga, sebagai fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Dia berada di jalan Allah sehinggalah dia pulang. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Para malaikat meletakkan, menghamparkan sayap-sayap mereka bagi pelajar ilmu kerana suka, senang dengan apa yang mereka sedang lakukan. Apabila kita meninggalkan rumah kita, hendaklah fadail ini dibayangkan, disematkan dan dihadirkan dalam diri kita. Saya berada di jalan Allah, saya berada di atas jalan-jalan yang memudahkan saya masuk ke dalam syurga. Saya berjalan di atas hamparan sayap para malaikat. Perkara ini dihadirkan, dibayangkan supaya kita datang dengan semangat baru, semangat yang berkobar-kobar, dan supaya kita termasuk dalam golongan orang yang melakukan sesuatu dengan ihtisab, beriman dengan Allah dan berihtisab. Apa yang kita akan dapat, apa fadilat yang kita akan dapat, bagaimana pandangan Allah kepada kita. Jadi ihtisab ini adalah sangat penting untuk menghidupkan roh bagi belajar ilmu kita, supaya kita menjadi berbeza dengan orang lain yang datang juga belajar juga, tetapi kedudukan dan makamnya berbeza di sisi Allah SWT. Pada petang ini kita akan muzakarah berkaitan dengan satu tajuk yang sangat penting yang disebut sebagai al-mutala'ah. Kamu semua secara umumnya telah mempelajari dan akan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allum, mengajar pelajar cara belajar. Di awal kitab, musannif menyatakan mengapakah beliau tulis buku ini. Beliau menulis buku ini kerana terpanggil melihat keadaan para pelajar pada zaman beliau.
yang datang belajar tu ramai. Kalau kita rasa madrasah kita ramai, sebenarnya dan hakikatnya orang-orang yang datang belajar agama pada zaman dahulu lebih ramai, berlipat kali ganda. Yang datang belajar ramai, datang ke pondok, datang ke pesantren, datang ke madrasah, ma'had, belajar ilmu agama itu ramai. Tetapi yang mendapat hasil daripada belajar itu sedikit. Datang belajar itu ramai, tetapi yang mendapat hasil itu sedikit. Melihat kepada fenomena seperti ini, maka beliau telah mengarang kitab tersebut. Jadi puncanya adalah apa? Yang datang belajar itu ramai, tetapi seperti mana setiap sesuatu ada caranya dan kaedahnya. Kalau kita ingin mencapai sesuatu tanpa mengikut kaedah yang sepatutnya, maka kita tidak akan dapat hasil. Sama ada dalam bidang agama ataupun bidang keduniaan, ada caranya, ada kaedahnya. Begitulah juga kita datang belajar agama, nak jadi ulama, fuqaha, mufassirin, ada kaedah dia, ada cara dia, ada jalan dia, tariqat ta'allum, cara belajar. Kalau tidak, kita hanya menghabiskan masa di sini, tidak mendapatkan hasil yang sepatutnya, kerana tidak mengikut manhaj, metod belajar yang betul. Kita bukan nak meramaikan orang datang madrasah, tetapi kita ingin mendapatkan hasil. Jadi hasil, kalau ditunaikan haknya, insya-Allah kita akan dapat. Dan selepas itu rezeki akan berbeza-beza mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bercakap tentang cara belajar, so ada 3 perkara yang satu orang pelajar kena buat. Yang pertama mutalaah, yang kedua mendengar dengan baik pengajian, dan yang ketiga adalah muzakarah. Mutalaah, memberi tumpuan tawajuh dalam kelas, dan yang ketiga adalah muzakarah. Mutalaah, al-istima', mendengar dengan baik, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Dan yang ketiga adalah apa yang kita dengar daripada penyampaian asatizah, takrir mereka, syarahan mereka, kita ulang balik. Kalau 3 perkara ini kita lakukan, maka kita baru mula sebenarnya. Kita baru mula berjalan di atas jalan belajar yang betul. Baru mula, bukan telah sampai ke puncak. Baru mula, baru letak kaki di atas jalan yang betul. Tapi kalau perkara ini kita tak lakukan, kita sebenarnya belum lagi belajar, tak belajar. Dia hanya duduk kat madrasah, bukan belajar, kan? Dia hanya duduk di madrasah, menghabiskan masa-masa tua dia, masa-masa muda dia di sini. Seperti mana orang yang berada di usia emas, anak dia tak nak dengan dia, letak kat rumah orang tua. Jadi begitulah perumpamaannya. Mak ayah dia pening dengan dia, letak rumah budak-budak muda. Ni rumah budak-budak muda. Biar penjaga rumah ni tolong jaga anak dia. Itu saja. Iya ke? Jadi sebab itu kita kena meletakkan diri kita di atas jalan belajar yang betul. Sebelum kita masuk dalam kelas ni, mendengar penyampaian asatizah, ataupun sebelum kita dengar pelajaran baru, perlu ada isti'dad, perlu ada persiapan, persediaan jiwa untuk terima ilmu baru. Perlu ada persiapan. Kalau kita masuk kelas sebelum persiapan, kita tak tahu apa yang kita bakal belajar hari ini, esok hari, maka kita masuk tanpa persiapan. Dan memang fitrahnya manusia ni, kalau dia dikejutkan dengan sesuatu maklumat yang baru tanpa dia langsung ada persiapan, maka dia tidak dapat menghadamnya dengan baik. Kita lihat sebelum Rasulullah SAW didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, apa yang berlaku?
Rasulullah SAW selama 6 bulan melihat ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi-mimpi yang benar selama 6 bulan. Ketika ulama mengulas peristiwa ini, mengapa? Sebelum Jibril alaihi salam datang secara fizikal, sebelum wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah, baginda didatangkan mukaddimah wahyu dalam bentuk ar-ru'ya as-sadiqah, adalah sebagai persiapan jiwa supaya la yufaja, supaya baginda tidak dikejutkan dengan suatu perkara yang begitu baru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka persiapan yang disebut sebagai istidad itu adalah dengan apa? Dengan mendatangkan ar-ru'ya as-sadiqah. Sebelum datang dalam keadaan jaga, datang dulu dalam keadaan mimpi selama 6 bulan berturut-turut. Itu pun setelah datangnya Jibril AS dan berlaku peristiwa yang masyhur, baginda balik daripada rumah, daripada Jabal Nur, daripada Gua Hira dalam keadaan menggeletar. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwa qila. Sesungguhnya bangun malam itu dia akan memberi kekuatan untuk bercakap pada waktu siang. Mana perlu ada isti'dad. Jadi begitulah juga, sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita perlu mutalaah. Mutalaah ni adalah masing-masing wajibkan atas diri dia. Kerana ustaz tak akan tengok dia mutalaah ke, dia tak mutalaah ke, ustaz tak akan tengok. Dan dia perlu fahamkan diri dia bahawasanya tujuan mutalaah ni adalah untuk faedah diri dia, untuk membina kemampuan dia untuk menjadi seorang ulama. Setiap yang datang ke madrasah ni, dia perlu datang dengan perasaan dia datang dengan membawa tanggungjawab orang kampung dia, tanggungjawab keluarga dia, negara dia. Yang datang daripada negara luar bawa tanggungjawab sebuah negara. So bila kita bercakap tentang tanggungjawab, maka tunaikan dengan sebaiknya. Tak perlulah kalau dah sampai kelas 7 mutalaah ni nak kena bagi tahu siapa tak mutalaah esok kena diri, ataupun siapa yang baca tak betul kena denda. Takkan kelas 7 nak bagi inzar macam tu juga. Kelas 7, kelas 6, kelas 5, kelas 4, bukan maknanya dia kelas 3 tak apa lagi, tak. Setiap daripada pelajar. Tapi kalau kelas 8, ustaz tahu pelajar ni mutalaah atau mutalaah, ustaz tahu. Tapi dia akan sampai satu tahap ustaz malas tegur, kan? Jadi sebenarnya belajar tu dia baca salah pada baris dia baca salah pada terjemahannya, tapi kita merasa ustaz tu tak tegur sebab ustaz dah penat, malas. So jangan sampai ustaz malas tegur kita. Bahaya. Faham tak? Seorang tu dia kena syukur ada orang tolong tegur dia. Ada orang tolong ingatkan dia, ada orang tolong bagi peringatan kat dia. Sebab dia tak boleh berubah sendiri. So kalau ada orang tolong ingatkan dia, bagus, kan? Kalau ada orang tolong marah dia, bagus. Sebab sampai satu masa nanti tak ada orang nak marah dia. Sebab dia ustaz, dia share. Orang segan, orang kata dia belajar Seri Petalin, padahal tak belajar pun, kan? So jangan sampai ustaz malas nak tegur. Kelas 8 contohnya, ingat kelas 8, kelas 7, kelas 8, kelas 6 dan seumpamanya. Faham tak? So kita jadikan mutalaah itu sebagai tanggungjawab untuk bina istidad. Sebab kitab ni dia ada banyak tahap. Hatta kami di kalangan asatizah pun ada tahapan kitab yang kita masih explore. Explore tu maksudnya kita masih masih menerokai-nya. Yang mana baca sekali pun tak faham pun ada juga. Sebab kitab ni banyak tahap. Jadi kalaulah kamu yang masih zaman belajar tak ada sebarang usaha untuk memperkasakan kemampuan mutalaah, bagaimana dengan kitab yang seterusnya? Ilmu ni dia banyak tahap. Jadi tahap ilmu yang kamu sedang belajar ni adalah memang ilmu sebagai basic. Tak kisahlah kitab tu
Mukhtasar Ma'ani ke, Jamrul Jawami' ke, nisbah kepada tahapan ilmu yang lebih daripada itu, maka dia masih lagi asas. Dia adalah kutub dirasiyah, kitab belajar. Maka oleh kerana itu, satu orang dia lazimkan, khususnya yang masih kelas bawah. Masih kelas bawah ni, dia latih diri dia untuk mutalaah. Dia mutalaah ni, pada satu orang dia akan tahu tahapan diri dia itu dengan dia tengok kitab baru. Dia akan tahu tahapan diri dia. Masa mula-mula kita tahun 1 ke tahun 2 ke, kita baca kitab, satu perkataan pun kita tak faham. Maka kita akan mula untuk cuba memahami. Orang yang mana dia cuba untuk selesaikan ibarat kitab dan makna kitab dengan dirinya sendiri, maka dia akan membentuk satu malakah dalam diri dia. Malakah ni maksudnya kemampuan. Dia cuba untuk selesaikan sendiri, independent, istiqlal. Sebab tahapan yang kita nak hasilkan adalah istiqlal. Satu orang tu dia dengan dirinya sendiri, dia menerokai, memahami dan mengeluarkan apa yang ada dalam buku kitab yang dia baca dengan dirinya sendiri. Maka dia tengok kitab, dia tak faham. So apa yang pertama sekali kita kena buat? Yang ada kat depan kita ni buku. Buku ni maksudnya ayat. Ayat ni adalah sesuatu yang merupakan gabungan daripada beberapa buah perkataan. Ayat adalah merupakan gabungan daripada beberapa buah perkataan. Maknanya apa? Asas untuk memahami sesebuah kitab adalah kita memahami mufradatnya, setiap satu perkataan dalam ayat tersebut. Itu asas dia, perkataan. Contohnya buku yang ada kat depan saya ni, Al-Muqaddimatu fi Bayani Tariqil Mutala'ah. Ini untuk tahun 2 misalnya. Apa maksud Al-Muqaddimah, apa maksud fi, apa maksud bayan, apa maksud tariq, apa maksud mutala'ah, satu pun dia tak faham, contoh kan? Maka kerja pertama yang dia kena buat, dia ambil tahu setiap perkataan yang datang dalam ayat yang saya bacakan tadi. Dia ambil tahu makna perkataan tu. Maka cara dia macam mana? Ada beberapa cara. Pertama, dia tidur, malam tu dia mimpi. Cara yang pertama, mungkin ada wali-wali kat sini. Dia tidur, mimpi wali. Dia wali. Ataupun dia duduk, pengarah bisik kat telinga dia. Apa terjemahan dia? Ataupun dia tahu dengan dirinya sendiri. Taklah sampai mana dia tak tahu. Ataupun dia tanya kawan dia kelas atas, kelas 2, tanya kelas 3, tanya kelas 4. Ataupun dia buka gamis. Jadi itu beberapa kemungkinan yang dengan cara itu dia boleh tahu makna. Maka daripada beberapa kemungkinan yang disebutkan tadi, kemungkinan yang paling qarib adalah apa? 2. Pertama ditanya kawan dia, yang kedua dia buka kamus. Kalau tanya kawan tu, tanya kelas atas, itu dipanggil mutalaah ekspres. Betul-betul sebelum masuk kelas, hari ni sabak dia pergi cari kawan-kawan dia yang nombor 1, nombor 2 ataupun kelas atas ke, dia minta kawan dia baca, dia tulis baris. Kemudian dia minta kawan dia terjemah, dia tulis terjemah. Maka dia masuk kelas dan dia baca, zahirnya lancar, zahirnya betul, tetapi dia telah memusnahkan istiqdad diri dia. Dia sukalah tak kena marah dalam kelas kan, dia suka. Dia rasa dia berjaya membuat sesuatu helah yang menyebabkan dia tak kena marah. Tapi dia sendiri tidak menzalimi dengan dirinya sendiri. Tidaklah dia menzalimi sesiapa, melainkan dia menzalimi diri dia sendiri. Sebab kalau dia buat macam tu, dan setiap kali bacaan sabak dia dibuat seperti itu, maka dia memusnahkan istiqdad sendiri. Dan ilmu alat ni, ilmu alat lah sebenarnya yang akan bantu kita berdoa. Ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu saraf,
Contoh nanti lepas ni kita akan muzakarah cara menggunakan kamus. Jadi ilmu saraf yang akan bantu kita nak cari perkataan asal bagi kalimah yang kita nak tahu makna dia. Maka kita jangan zalimi diri sendiri. Tak ada siapa yang rugi. Ustaz tak rugi, merasa tak rugi, melainkan diri sendiri. Jadi orang yang belajar ni dia suka mencabar. Kitab yang paling susah kita tu dia cuba nak baca. Dia cabar diri dia untuk faham. Dia boleh tak faham buku ni? Dia dah belajar dah, kelarapan dah. Boleh tak dia dengan sendiri fahami makna? Boleh tak? Kitab tu dia tak pernah belajar contohnya. Boleh tak? So kalau boleh ataupun tak boleh tu, jawapan itu adalah sebagai pengukur tahapan malakah diri dia. Sekarang ni orang yang dah berada di gelar atas, dia cuba tanya diri dia apa yang dia dapat. Maka dia uji diri dia dengan kitab-kitab yang dia tak pernah belajar. Cuba dia baca, dia faham ataupun tidak faham. Jadi cara yang pertama tadi, daripada dua kemungkinan yang qarib, akan merosakkan malakah diri dia. Dia akan rosak. Kalau dia biasakan daripada kelas bawah, dia akan jadi tabiat sampai ke atas. So dia akan ulama sebut ilmu alat ni, dia panggil ilmu semangat. Ilmu semangat. Kalau kita lemah dalam nahwu, kalau kita lemah dalam saraf, kitab ni akan terus naik, akan terus lebih susah, lebih tinggi. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi kita hilang semangat. Kita tengok kitab kelas 5 susah, kita tak boleh nak faham, kita hilang semangat. Sebab alat kita lemah. Alat lemah jadi tak semangat. Orang pun dah malas nak bantu kita untuk tahun 3 cukup lah, ni dah tahun 5, takkan nak tolong. Aku punya mutalaah pun tak habis. Seorang pun dah malas nak mutalaah untuk kita. Maka dia akan hilangkan semangat kita belajar. Okey. So kaedah yang kedua adalah itulah yang sepatutnya dilakukan, iaitu kita tengok kamus. Kita tengok kamus. Orang yang dia belajar tengok kamus ni daripada kelas bawah, lama kelamaan dia akan kurang kebergantungannya kepada kamus. Kalau dia dah mula dari kelas 1, tengok kamus. Jangan ikut macam abang-abang yang tertentu, kan? Daripada kelas bawah dia dah cuba tengok kamus. Daripada kamus kecil nanti akan dimuzakarakan. Kamus pun satu hal juga. Tidaklah sepatutnya kita berada di kelas atas masih menggunakan kamus Oxford tu, kamus biru tu. Tak boleh, kan? Itu untuk tahun bawah. Tahun atas perlu ada kamus yang lebih tinggi, yang sepatutnya. Jadi kita cuba untuk berhubung dengan kamus semaksimalnya. Buka kamus. Maka insya-Allah makin rajin kita buka kamus, makin kuat mutalaah kita. Okey. Yang pertama kita tengok makna dia. Maka kita tengok fi. Fi pun tak tahu terjemahan. Contoh, fi maknanya di dalam. Bayan apa? Penjelasan. Tariq, jalan. Mutalaah. Ada orang yang mana dia mutalaah, dia tengok kamus dan dia telah buat. Betul-betul tengok kamus. Itu pun satu hal juga. Dia tengok kamus dan dia memang tengok kamus, tapi dia tak guna otak, dia panggil. Tengok kamus tak pakai otak. Maksudnya dalam kamus ni dia ada memberi, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak perkataan yang ada banyak makna. So bila kita tengok dalam kamus perkataan ni, dia ada banyak makna. So bila dia ada banyak makna, kita perlu pilih makna yang sesuai. Itulah kerja mutalaah. Masa mutalaah dia kena buat tu. Kita tahu pelajar yang dia mutalaah, dia tengok kamus tak pakai otak. Itu ayat yang paling lembut boleh digunakan. Kalau terasa, sila terasa, bagus. Yang tak terasa tu payah tu, tak ada sensitivity, kan? Bagi isyarat tak faham, maka kita cakap terang-terang.
Jadi bila mutalaah kita gunakan otak. Yalah, kena gunakan otak lah. Nak guna apa lagi kan? Jadi kita tengok adakah makna yang saya akan terjemahkan, yang saya akan terjemah untuk ayat ini memang sesuai dengan konteks cerita, siap sabak dia panggil, sebelum dan selepas. Sesuai ke? Munasabah ke? Masya Allah. Jadi punca apa? Punca tidak menggunakan otak ni kerana dia mutalaah last minute. Masuk kelas subuh mutalaah. Kita tahu, tapi kita buat tak tahu. Dia tengok, okey, giliran dia hadis nombor berapa, kira-kira waktu tu dia mutalaah. Kan? Jadi terjemahan dia jadi macam tu. Dia tidak mempunyai masa yang cukup untuk berfikir. Dia tidak mempunyai masa yang cukup untuk berfikir. Sedangkan ulama ni dia kena banyak guna fikiran dia. Kita nak jadi ulama kan? Kita jadi ulama. Ulama dia tak boleh malas. Dia tak boleh malas membaca. Satu lagi, membaca ni, mutalaah ni yang kamu asah ni, dia akan gunakan untuk mutalaah yang lebih besar. Dia mutalaah ada dua. Ni mutalaah tullabul ilm. Mutalaah tullabul ilm ni dia mutalaah apa yang dia nak belajar. Tu je. Apa yang dia nak belajar, sabak yang dia akan baca, ini dipanggil mutalaah tullabil ilm, belajar. Tapi mutalaah ni dia bukan berhenti bila dia habis belajar tak perlu mutalaah, tak. Ulama dahulu apa yang dia asah masa zaman belajar, itu yang dia gunakan untuk mutalaah yang lebih besar. Untuk mutalaah, mengkaji, menerokai buku-buku kita-kita yang dia tak pernah baca, dia mutalaah. Sebab itu kalau kita baca ulama ni, kalau kita baca contohnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, cuba baca mukaddimah yang beliau tulis tentang dirinya. Kita penat untuk baca nama-nama kitab yang dia hafal. Maksud dia senaraikan nama kita yang dia hafal. Baca senarai nama kita yang dia hafal, kita penat. Terlalu banyak kitab yang dia baca, hadis wal haraj. Jadi mutalaah sama belajar ni, dia nak membentuk minat untuk membaca sebenarnya. Jadi kalau seorang itu dia lemah dalam mutalaah pada kitab yang dia belajar, apatah lagi kitab yang dia tak belajar. Kitab yang dia tak belajar tak ada sebab untuk dia mutalaah, menyebabkan kitab yang dia belajar tu ada sebab juga untuk dia mutalaah, iaitu esok dia nak belajar. Kalau dia tak mutalaah, ustaz marah dia. Kalaulah kitab yang ada sebab untuk dia mutalaah pun dia tak buat, macam mana jadi ulama? Ulama dengan malas membaca ni tak ada. Ulama dia bukan malas membaca. Kalau malas membaca bukan ulama. Maksud tak boleh jadi ulama. Sebutlah mana-mana ulama pun, kecuali yang dapat ilmu laduni lah, itu cerita lain kan? Jadi semua nak dapat ilmu laduni, insya-Allah. Wa ataina min ladunna apa ya dia? Apa surah? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Masya-Allah. Betul, kalau siapa nak dapat ilmu laduni boleh, tapi dia kena tunaikan hak untuk dapat ilmu laduni. Seperti mana nak dapat ilmu yang biasa-biasa ni ada cara dia, ilmu laduni pun ada cara dia. Masalahnya ilmu fizikal punya cara pun tak buat, ilmu laduni punya manhaj pun tak buat. Ilmu apa dapat? Ilmu syaitani mungkin tak dapat. Jadi oleh kerana itu kita kena ingat betul-betul, seorang ulama dia mesti usahakan malakah mutalaah. Dia usahakan dan dia cabar diri dia untuk dia cuba faham mutalaah. Jadi mutalaah ni dia bukan dipanggil mutalaah simplistik, simple, sathi, dia panggil sathi. Betul-betul sathi. Perkataan apa terjemahan dia? Bas. Itu je. Bukan macam tu, macam mutalaah. Dia mutalaah, dia baca. Kalau kita tengok ta'rif mutalaah ni, sawful fikri fi mabhath liyanjaliya ma'na wa yahsul lil mutali'i
min wuduhi matlabihi munah fayafuzu bil murad wa yaslam 'anil khata'i wal intiqa. Sarfu menggembeling pemikiran dalam sesuatu perbahasan supaya nyata oleh maknanya dan terhasil apa yang ingin dicapai oleh orang yang mutalaah, dan ia selamat daripada salah dan kritikan. Kesan daripada lemah dalam mutalaah ini akan menyebabkan satu orang dia mudah mengkritik kerana dia tidak melatih diri dia untuk mutalaah dengan lebih mendalam. Mutalaah itu maksudnya kita faham. Satu, kita faham lapis awal, kita baca lagi. Mungkin lapis awal yang kita fahami itu sebenarnya tak tepat. Jadi antara cara yang paling basic sekali, kita tengok siap sabak. Daripada segi siap sabak ni sesuai ke kalau kita nak terjemahkan benda ni. Dan sebenarnya mutalaah ni dia bukan hanya cari terjemahan. Ini pun salah faham juga. Mutalaah ni maksudnya sebelum masuk kelas kita dah faham ibarat kita, dah faham. Itu maksud mutalaah. Bukan cari terjemahan. Sebab kita dapati sebahagian pelajar cara dia terjemah tu menunjukkan dia terjemah macam ni. Okey, saya terjemah, kalau salah nanti Ustaz betul kan? Macam tu. Cara dia terjemah tu menunjukkan dia mutalaah macam tu. Saya terjemah lebih kurang dia ayat dia, nanti Ustaz bagilah ayat yang sepatutnya. Bukan macam tu. Dia masa dia mutalaah, ayat yang sepatutnya digunakan untuk perkataan tu dia dah fikir, dia fikir. Dia dah fikir. Dia cuba baca balik, dia terjemah, cuba dia baca balik ayat. Ayat tu kena tak dalam bahasa Melayu pun satu hal juga. Jadi kalaulah ustaz nak tegur semua benda kena tujuh. Ini bahasa Melayu tak betul. Takkan bahasa Melayu dia macam tu. Ini makna dia tak betul, tak logik. Ini terjemah tak pakai otak. Ini so ustaz punya lentera tu dia ambil banyak masa. Jadi sepatutnya masa kita mutalaah ni kita dah faham apa maksud dia. Dan masa kita masuk dalam kelas, ustaz terangkan, kita dipanggil apa? Kita double check. Kita menyimak semula apa yang saya faham ni betul tak? Betul tak? Contohnya ustaz jarahkan dan kita rasa macam tak sama kefahaman kita sebelum mutalaah, sebelum masuk kelas dengan apa yang ustaz syarahkan. Ada dua kemungkinan. Memang apa yang kita faham itu salah. Tak apa, apa yang kita faham itu salah, maknanya kita belajar. Ada satu perkara yang belajar ilmu kena belajar, dia panggil mawadhi'uz zalal. Dia panggil mawadhi'uz zalal. Orang yang belajar dia kena belajar tempat-tempat kegelinciran. Bila kita salah faham, salah baca, contohnya kita baca, kita rasa baris dia macam ni, berdasarkan ilmu yang kita dah belajar. Tapi dalam kelas ustaz kata baris dia macam ni. Contoh, ada dua kemungkinan. Yang pertama memang kita salah. Jadi mempelajari mawadhi'uz zalal, tempat-tempat kegelinciran satu orang itu penting. Supaya dia tahu tempat-tempat yang macam ni biasa orang salah faham. Tahu tempat tu, poin-poin yang salah faham ni sangat penting. Supaya apa? Dia tak ulang balik salah satu. Mawadhi'uz zalal. Dia salah faham sebelum masuk kelas, ustaz betulkan. Itu satu pelajaran yang akan membekas dalam otak dia sehinggalah dia meninggal dunia. Yang kedua apa? Yang kedua contohnya ustaz yang salah, mungkin juga. Maka dia cuba tahqiq dengan ustaz dia. Okey ustaz, lepas kelas misalnya ada ustaz buka soalan, jadi dia tanyalah dengan adab yang sepatutnya. Mungkin tak mustahil pun ustaz yang salah. Okay. So itulah dipanggil belajar, kan? Ada apa? Ada interaksi antara dua belah pihak. Dia belajar ni ada dua. Satu dipanggil monolog, satu lagi dipanggil apa? Dialog. Monolog ni maksudnya apa? Ustaz itu dia bermonolog, cakap seorang-seorang dalam kelas. Monolog. Begitu wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kelas. Itu dipanggil monolog. Yang kedua dialog. Dialog itu maksudnya ada interaksi. Kalau ustaz tu dia buka soal jawab dalam kelas, kita tanya dalam kelas. Kalau dia tak izinkan tanya dalam kelas sebab kesuntukan masa, so kita tanya luar kelas. Semalam siapa sebut
Apa cerita? Oh, Samzah. Semalam kat Madinah, Samzah cerita. Dia kata Maulana Ehsan dia merungut dekat pelajar-pelajar tahun 5 di Railway. Beliau kata, dia kata kami ni para asatizah dekat Railway ni markah dunia. Orang datang dari seluruh dunia minta nasihat kehidupan. Maulana saya macam ni, macam mana sepatutnya saya buat. Maulana kan. Seluruh aspek kehidupan ni datang tanya. Berebut-rebut tu. Sampai security nak kena buat jadual. Jumpa Maulana. Ada masalah tu, ada masalah ni. Tapi kamu ni maksudnya pelajar. Dia tak ambil langsung istifadah daripada kewujudan asatizah depan dia. Tak tanya tentang pelajaran, tak tanya tentang kehidupan, tak tanya apa pun tak tanya. Masya Allah. Kerana apa? Kerana dia telah belajar satu sifat. Nama sifat itu istighna, merasa kaya. Dia pun tak tahu nak tanya apa kat ustaz. Paling kurang lah kalau tak nak tanya tentang kehidupan, apa sepatutnya ni, saya ni nak kahwin ni sepatutnya macam mana, okey tak? Contoh. Dan lain-lain. Kalau tak tanyalah tentang kehidupan, tanyalah tentang pelajaran kan. Tak tanya langsung. Sampai ustaz nak kena marah. Kenapa tak tanya? Sebab orang yang tak bertanya ni, dia punya otak tak jalan. Otak tak jalan. Sebab dia tak tanya. Dia pun tak tahu apa benda yang belajar hari ni. So ini semua punca dia sebab tak mutalaah. Mutalaah ni adalah satu pemangkin menunjukkan orang ni dia nak belajar, dia nak tahu, dia nak explore, dia nak terokan. So kita mutalaah, kita faham sebelum masuk kelas. Faham yang dimaksudkan paling kurang faham secara ijmali. Kalau tak faham secara tafsili, kita faham dah secara ijmali pelajaran hari ini. So bila kita masuk kelas, dia akan memberi latih tubi. Kita dah faham, dalam kelas kita faham lagi. Kemudian kita muzakarah pula dah tiga kali tentang ibarat tu kita telah melakukan latihan terhadapnya. Sebenarnya kalau orang tu ditunaikan hak mutalaah, nanti kalau peperiksaan tu mudah untuk dia. Mudah. Dia mutalaah, dia dengar dengan tawajuh. Kemudian selepas itu dia muzakarah. Jadi kalau kita tunaikan hak, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita. Itu sahaja. Semua nak tambah? Apa? Faham tak? Selepas ini kita akan buat muzakarah berkaitan dengan penggunaan kamus. Penggunaan kamus dan beri tumpuan. Imam Syafi'i yang menyedari bahawasanya menguasai bahasa Arab ini adalah perkara yang paling penting, sehingga beliau mewajibkan setiap Muslim kena tahu bahasa Arab. Wajib. Maksudnya dia kena tahu bahasa Arab lah. Kalau dia tak tahu bahasa Arab, dia tak boleh baca tasyahud. Tasyahud dia sebenarnya tak sah. Itu paling basic lah. Kalau bahasa Arab tak tahu sampai baca tasyahud pun tak erti, beliau sebenarnya itu maksud Imam Syafi'i, setiap Muslim kena tahu bahasa Arab. Paling kurang dia tahu sebut perkataan-perkataan bahasa Arab. Kalau dia tak boleh sebut perkataan bahasa Arab, dia tak boleh baca Fatihah, dia tak boleh baca tasyahud, menyebabkan solat dia tidak sah. Jadi dan Imam Syafi'i kerana menyedari perkara ini, beliau telah, walaupun beliau orang Arab berbangsa Quraisy, untuk menambah penguasaan beliau terhadap bahasa Arab, beliau duduk bersama Bani Huzail selama 14 tahun, 20 tahun. Belajar apa lagi? Memang orang Arab dah, Quraisy, tapi seperti yang kita sebut tadi, ilmu dia banyak tahap. Ilmu dia banyak tahap, tak habis. Kalau satu orang tu dia belanjakan 1000 tahun daripada usia dia untuk belajar pun tak habis. Maka bahasa Arab ni banyak tahap. Kalau kita masalah kamus pun kita tak selesai lagi, maka lambatlah untuk mencapai cita-cita menjadi seorang ulama yang berkhidmat untuk agama. Wallahu a'lam bis-shawab.